Saya rekod jap. Dr. Ain, okey Dr. Ain? Sihat dah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati Profesor Madya TS Dr. Syukur Sanim, Timbalan Rektor PJIMA, yang dihormati barisan koordinator dan semua staf PJIMA yang saya kasihi sekalian. So, izinkan saya untuk memulakan majlis kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan memanjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnianya dapatlah kita sama-sama berkumpul dalam majlis program secangkir kopi kali ketiga bersama dengan Dr. Ain selama 30 minit. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya berbesar hati menjemput yang berbahagia Dr. Nurul Ain untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Dr. Ain. Okay, terima kasih saudara pengacara majlis Dr. Fazli Amri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha Profesor Madya Dr. Syukur Sanim Muhammad Fauzi, Timbalan Rektor PJI, barisan koordinator yang saya hormati, staf-staf PJIMA yang saya kasihi, dan seterusnya rakan-rakan sejawatan barisan pensyarah yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, segala syukur dipanjatkan kepada Allah. Dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada pagi ini pada program saya, iaitu secangkir kopi pada hari ini. So, saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada semua kerana sudi mendengar saya berceloteh pagi ni. Okey, sebenarnya saya duk fikir dengan Dr. Fazli, kata saya nak buat cerita apa ni. Dr. Fazli dah ni, saya duduk kat hospital dia bawa nama saya. Kemudian Sorry Dr. Ain. tak adalah and then dapatlah idea untuk saya pun cakap okeylah saya bagi apa-apa yang tentang tajuk saya pada hari ni. Sebab apa kat sini saya tengok ada ramai wanita kan. Cik Niza ada berapa orang? 3 orang ada lelaki. Dr. Ang sama perempuan. Okey, so tajuk saya pada hari ni ialah wanita dan kerjaya. Okey, so mungkin yang lelaki pun boleh dengar jugalah, walaupun saya cerita tentang wanita dan kerjaya. Mungkin untuk orang rumah kat rumah ke kan. So nampak skrin saya tak? Nampak Ain? Nampak. Okay. So tajuk saya wanita dan kerjaya. Wanita dan kerjaya ni sebenarnya saya tak ada idea sangat nak cerita, tapi lebih kepada sharing lah apa yang saya lalui. Okey, dan sharing jugalah berkenaan macam mana tips-tips untuk wanita-wanita kat luar sana untuk meningkatkan dia punya produktiviti dan juga kerjaya masing-masing lah. Okey, sedikit lah data berdakang tentang saya. Saya diploma di UiTM Shah Alam, sarjana muda sains ukur dan geometrik di Shah Alam juga, master pun kat Shah Alam, PhD pun kat Shah Alam. So tapi UiTM di hatiku lah. Okey, pengalaman sedikit tentang pengalaman kerja saya. Sebenarnya saya pernah kerja dekat Geomatika pada tahun 2009 tu. Lepas grad tu saya terus menggila lah, orang kata hantar resume cari kerja kan. So maksudnya lepas grad tu memang saya tak terus di rumah, saya terus kerja. Saya terus minta kerja, and then saya kerja kat Geomatika 2009. Lepas grad tahun 2009 tu, and then daripada Geomatika tu 3 bulan je saya kerja kat situ, and then saya dapat AAM Private Limited. Company ni company Australia sebenarnya, sebab tu lah biasa bos-bos saya panggil have a good day macam Dr. Syukur tu. And then kat sini saya kerja sebagai remote sensing image analyst. And then selama 3 tahun saya kerja kat sini. Oh silap kat sini 2010 sebenarnya, 2009 lah kat sini. And then 3 tahun saya kerja dekat Mont Kiara tu. Daripada Shah Alam ke Mont Kiara saya berulang dekat 3 tahun jugalah, sebab tak nak duduk KL tu.
Kemudian dapat Institut Tanah dan Ukur Negara, bekerja sebagai juruukur. Masa ni Zaini husband saya dekat Perlis. So berulang lah kita orang Sabtu Ahad dia turun ke Tanjung Malim. Setiap minggu lah dia turun ke Tanjung Malim. Kemudian nak dijadikan cerita, saya dah kira macam permanent lah dekat Institut Tanah dan Ukur Negara tu sebagai juruukur. And then dapat tawaran tenaga pengajar muda. And then masa tu tengah fikirlah nak ambil ke nak tolak. Sama ada nak ambil ke nak tolak. Memang kalau saya tolak tu memang saya tak adalah dekat sini pada hari ni. Then masa saya nak sambung, daripada Institut Tanah tu, masa saya nak start sambung PhD tu, masa tu ramai TPM yang tak habis. And then banyak jugalah. Macam kawan cakap, jangan tolak kerja sekarang ni, nanti susah dapat kerja. So tapi bila kita dah nekat, kita dah fokus untuk kita nak, macam saya suka belajar something new dan saya suka belajar ilmu baru. So saya nak sambung PhD, saya kata. So saya tolak kerja juruukur ni dan saya buat TPM. Itu start daripada mula, dari bawah untuk buat PhD ni lah. And then alhamdulillah lah, saya sekarang berada di UiTM Perlis bersama-sama doktor-doktor, tuan-puan dan puan-puan semua. Dan masa time saya sambung belajar ni, saya banyak jugalah involve sebab saya duduk kat Perlis, saya banyak jugalah involve dengan postgrad di UiTM Perlis pada tahun 2014 sampai 2018, di mana masa time saya nak sambung tu, saya ingat wife Dr. Tajul baru je habis. So wife Dr. Tajul ni salah seorang daripada inspirasi saya lah. Bila dia habis, and then saya ingat di masa first time saya review paper, saya tanya kat Dr. Hasila ni lah, macam mana nak review paper ni, first time nak review, and then excited lah bila orang kasih kita review jurnal kan. And then Dr. Hasila ni dia komen lah, dia kata susah kan nak buat jurnal, so kalau boleh janganlah reject terus, bagi dia komen yang membantulah. So masa start saya sambung tu, saya kenal dengan postgrad UiTM Perlis lah. And then join juga dengan postgrad Shah Alam. So ni sedikit lah tentang background saya. Okay, daripada Tanjung Malim, daripada KL dan sampai sinilah dekat Perlis ni. Okay. Kemudian berkenaan wanita dan kerjaya. Okay. Disebut dalam hadis riwayat Ahmad, iaitu apabila seorang perempuan tu mendirikan sembahyang 5 waktu, berpuasa sebulan dan menjaga kehormatan serta taat pada suami, dia akan disuruh masuk ke syurga melalui mana-mana pintu yang disukai. So hadis riwayat ni antara yang ni lah saya sempat capture. Dan juga daripada Eleanor Roosevelt ni, dia berkata a woman ni like a tea bag. You never know how strong she is until she get into hot water. Iaitu strength wanita ni dia rises the occasion when face tough and challenging situation. So bila dia menghadapi situasi yang sukar, dia boleh hadapi. So ni antara kelebihan-kelebihan wanita lah. So kat sini boleh tengok, kat sini ada banyak wanita-wanita yang berjaya seperti Nilofa, salah seorang lah, tuanku Azizah, dan juga banyak lagi wanita-wanita kat luar sana yang bukannya kita saja. Okey. Dan juga dalam Al-Quran pun ada surah An-Nisa, iaitu khas untuk wanita, dan juga surah Maryam. Dan kita akan jumpa perawi-perawi hadis dari kalangan Ummatul Mukminin seperti Aisyah dalam sirah Nabawiyah yang kita jumpa, iaitu Khadijah Al-Tahirah, iaitu isteri baginda yang sentiasa memberi sokongan untuk kebangkitan Islam. Dan kita juga ada Sumayyah radhiyallahu anhu yang wanita pertama yang syahid dalam Islam, Fatimah Az-Zahra anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selaku anak perempuan yang sangat taat. Dan kita ada juga Ummu Sulaimah yang meredahkan emosi baginda tatkala sangat getir. Nusaibah pula, dia melindungi baginda dengan jasadnya ketika meletusnya perang Uhud. Dan
Kaulah al-Azwah yang berjihad menentang Bizantin ketika perang Yarmouk dan banyak lagi. So ni antara tokoh-tokoh Islam, wanita-wanita Islam lah yang ada dekat luar sana. So kat sini tentang wanita dan kejaya juga, saya nak sharing lah tentang bagaimana kita nak mengadaptasi masa, macam mana kaedah untuk kita sama-sama adaptasi masa. So tips dia ialah kalau bagi saya, kita buat tugas yang paling sukar sekali pada waktu pagi. So kita bangun pagi kita fresh tau. Kita bangun and then kita buat yang paling sukar. Sebab apa? Kalau kita buat yang paling senang, yang sukar tu memang susah nak siap. So tips saya ialah ambil kesempatan pada waktu pagi untuk fikirkan kerja yang memerlukan daya pemikiran yang tinggi lah. Dan kita kena buat to-do list ni macam ni lah. So hari ni apa. And then kita juga kena membahagikan antara keluarga dan kerjaya. Sebab kita tahu kan kalau wanita-wanita yang kat luar sana tu, dia ada family nak kena, and then sekarang pula PDPR kan. So kita kena handle anak untuk mengajar dia. Macam saya bangun pagi ni saya kena set up laptop untuk Zara kelas PDPR tu. So kalau and then saya kena set up juga untuk anak yang kecil tu pula untuk pergi nursery ke apa. And then kalau pagi nak kena prepare makanan semua, and then tengah hari nak kena fikir makanan lagi. So walaupun kita di rumah pun kita memang kena mampulah membagikan antara keluarga dan kerjaya lah. Dan dan kita kena buat to-do list lah. Macam sharing bagi saya buat Google Keep ni. So saya letak kat situ lah apa to-do list saya. Sebab apa saya letak dalam Google Keep ni? Sebab kalau kita letak dekat sini, dia akan save dalam drive kita. So kita boleh tick, dah buat apa, kita tick. So dah siap tu settle lah. And then dan Google Keep ni boleh buka kat phone juga. So kita boleh tengok dekat situ komen ke. So yang mana dah siap, kita boleh crosskan dia. So settle kat situ. So ni antara tips saya lah. Okay, mengikut prinsip Pareto, hanya 20% daripada output akan berikan 80% hasil, iaitu adalah lebih efektif kalau kita mencari aktiviti atau kerja yang lebih kritikal, maknanya yang berikan lebih banyak output. So kita masih boleh buat 80% tapi 20% dalam kerja-kerja seharian. So apa pun kita buat dulu yang susah, and then dah susah tu baru fikir yang senang-senang tu. Biasa yang contoh macam yang susah lah, macam saya kalau kerja yang susah tu macam contoh nak kena buat processing analisis ke, nak buat journal ke, nak buat tulis grant ke. So yang itu bagi saya susah lah. So memang kena priority ataupun yang kerja yang perlukan banyak ni lah, macam ni lah, tengok ni ada CLO, CPO PEO. Okay, so yang itu yang kita kena buat yang sukar dulu, and then barulah kita pergi ke kerja-kerja yang senang seperti buat yang email ke, reply email ataupun something lah. Okay, so dan juga saya juga ingin sharing lah, kita juga perlu mempunyai daya adaptasi dengan tekanan. Wanita dan stres ni kita tak boleh dipisahkan. Memang kita akan selalu stres lah, macam ada kerja, tapi ada kerja and then anak sakit ataupun kewangan ataupun ada keluarga yang ni, ataupun masalah tu datang dari mana-mana yang kita tak boleh nak halang dia tiba-tiba datang. So kita kena mempunyai daya adaptasi dengan tekanan yang ni lah, iaitu perlu menangani stres dengan baik. Dan kalau sharing bagi saya, kalau kaedah saya untuk tangani stres ni ialah saya suka tidur. Lepas saya tidur, saya bangun, saya settle, saya dah hilang dah stres tu. Saya biasa macam tu. Mungkin ataupun ada juga kawan-kawan saya yang lain ke kat sini boleh sharing lah macam mana adaptasi dengan stres tu. Ada yang suka, macam husband saya, dia suka main game. So dia stres, dia main game. Lepas tu dia akan buat kerja lah. So kerja dia kadang tu dia kata dia reward dengan main game. So mungkin ada juga di kalangan ni macam minat
macam mana cara dia adaptasi dengan stres tu lah. Okay. Boleh sharing sikit tak macam mana doktor tuan-tuan dan puan-puan tangani stres? Boleh tulis kat chat tak? Ada seorang tu Ain, Macam mana? daripada Syah dia Saya cakap makan banyak-banyak. stres Ada macam tu. Saya pun macam tu kak. Saya makan aiskrim. Tapi gemuk lah lepas tu. So macam mana lagi cara contoh lain? Saya masak, stres main masak-masak. Okay. Saya suka beli food panda, tu masalahnya. So bila stres saya keluar drive. Ada juga macam tu. Macam kita drive dia tak tahu nak ke mana kan. Drive, lepas tu settle kan. Macam balik tu okay. So cara saya tidur je. Esok bangun settle, saya lupa dah. Saya memang macam tu style saya. Saya memang kalau orang kata, kalau Zaini kata kalau saya tidur je memang of course lah. Lepas tu lupa dah apa benda dia jadi kan. Okay, Fazli macam mana? Suka travel. Itulah. Nak travel ke mana polis ni? tak tengok rusa kat dalam Tengok kampus. rusa. Okay. So setiap orang dia ada cara nak hilangkan stres lah kan. Kalau nak tengok wayang semua dah tak boleh sekarang kan. So Betul. nak keluar lagi problem. So Kak Mazura macam mana? Nak tangani stres? Kak Mazura biasa masak ni. Oh, saya suka dengar lagu. Sama Kak Mazura. Saya pun suka dengar lagu kuat-kuat. Kalau tapi itulah, kalau lagu saya dengan lagu diorang ni lain lah kan. Kalau ada anak-anak saya kena pasang Didi lah, Didi and Friends tu. So kadang tu macam yalah, setiap orang dia ada cara untuk tangani stres dia lah. Kita tak boleh nak halang stres tu akan datang, dan dia memang akan datang lah. So ada kaedah yang yang disuggest lah, iaitu kaedah 10B, iaitu satu ialah kita bertenang, kita bernafas dengan dalam. So and then kita berkata relax lah, tak mengapa. Dan keempat ialah beribadat, bercakap dengan seseorang. Okay, bercakap dengan seseorang pun boleh jugalah menghilangkan stres. Tapi berurut, berehat dengan muzik, beriadah, bersenam dan berfikiran positif. Okay, ni antara contoh lah macam mana nak tangani stres tu. Okay, contoh macam kalau kita stres dan kita tak lepaskan benda tu, dia boleh jadi penyakit lah sebenarnya. Okay, last nanti saya akan sharing sikit apa yang research yang telah dilakukan antara stres ni lah. Okay, apa efek dia terhadap stres ni. Okay, dan juga jika kita tiada salah satu tips lain ialah jika kita tiada perancangan, kalender akan mengawal kita. So kalau kita tak ada planning, kita akan diarahkan oleh kalender lah. Okay, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa. So when we plan to fail, we plan to fail. We fail to plan, we plan to fail. Oh, terbalik pula. Okay, Benjamin Franklin kata. Dan juga time management is like a chess. The master always think a few move ahead. Macam kita main chess, kita kena fikir kat depan tu apa yang akan berlaku lepas tu. Okay, dan macam mana nak checkmate bagi kalah kita punya opponent tu kan. So time management ni macam kita main chess lah. Dan master ni kena fikir macam mana, dan a few move ahead. So antara kesalahan kalau kita pengurusan masa ni ialah kita buat apa saja dalam minggu tu dan tak ada planning. Kita buat je kerja, dan disiplin dan perancangan ni diperlukan untuk misi karier ni lah. Dan the most successful people spend based on research lah most successful people, dia can spend 10 hingga 15 minutes each day untuk fikir apa yang next day dia. So dia planning ni adalah kita duduk, kita planning untuk okay, next ahead apa yang kita nak buat. Dalam 10 hingga 15 minit saja kita plan apa yang kita nak strategize untuk kita punya ni. Dan kalau kita tak ada planning, kalender yang akan kawal kita. Kalender kata okay, lepas ni ada meeting bersama Kirat PJI contoh. And then pukul 12 ada meeting ni. So kita terpaksa mengikut kalender saja kan. So ni antara tips lah, kita kena plan apa-apa yang kita buat lah. Okay. Dan juga
multitasking. Ni wanita lah wanita kat sana. Saya memang sharing ni berdasarkan pengalaman saya. Wanita ni memang sering multitasking ni sebenarnya tidak efisien dan tidak meningkatkan produktiviti ataupun kebahagiaan. Tapi sebagai wanita tengoklah semua kena jaga anak, kena angkat phone, kena buat paper, kena masak, kena cuci rumah, semualah kan. And then multitasking juga ada some research yang telah dibuat, iaitu a few study have been done that doodling actually help you pay attention. Contoh macam kita meeting, kita lukis ke, buat mind map ke, so dia akan lebih buat kita lebih pay attention daripada kita duduk saja dengar kan. So lebih maknanya tu contoh multitasking lah Okay, contoh lain ialah macam kita call sambil lipat baju, and then macam contoh lain, kita pergi taman bersama anak-anak, okay, dan bawa dia orang beriadah. So dekat situ kita dapat dua, iaitu masa berkualiti bersama family dan juga kita juga dapat bersenam, dapat sihatkan badan lah. Okay, so saya nak sharing sikit ni, ada okay, Dr. Fazia dah angkat tangan. Kenapa Sorry Dr. Ain, Dr. Ain ada cakap multitasking kan. Okay. Biasanya dalam motivation, multitasking ni biasanya golongan perempuan lah yang selalu multitasking. Tetapi lelaki tidak berapa lah kan multitasking tu. So maksudnya memang sesuai lah apa yang Dr. Ain cakap tu, maknanya perempuan dan kejaya tu biasanya diorang boleh berjaya sebab diorang multitasking. Bagi saya lah pendapat saya kot. Saya. Okay, saya setuju. Kan? Okay, saya ada video ni sebenarnya, kejap saya tunjuk. Datin Eli kata lelaki tidak multitasking, ya. Saya setuju Datin Eli. Itulah. Kalau suruh dia orang, suruh jaga anak sambil dia orang buat kerja, dia akan cakap tak boleh. Tak boleh kata, saya ada meeting ni. Padahal saya meeting boleh ada Zayan kat sebelah. Macam tu lah. Macam contoh lain. Hafiz kata kami kena fokus. Kena fokus lelaki kena fokus. Macam contoh lah, saya buat PhD dulu, sharing sikit lah. Saya buat PhD dulu, kalau saya buat journal ke apa, saya boleh ada Zara kat sini. So Zara ni membesar sekali dengan ni lah, saya boleh angkut dia pergi mana-mana. So kalau lelaki ni kalau buat PhD, saya rasa dia akan tinggal, okay awak handle anak, saya tak nak tengok. saya ada meeting ni, saya ada meeting SBA. So macam tu lah lebih kurang. So betul tak kalau Dr. Syukur? Setuju tak? Setuju Dr. Syukur? Saya setuju lah Ain. Basically saya pun kat rumah pun ada wife yang dinanya perempuan. Jadi saya pun observe jugalah, dan basically saya puji lah sebab saya rasa in term of the, macam Ain cakap dulu lah, waktu dia buat PhD tu, saya rasa kalau saya buat cara dia, saya rasa susah juga. Tapi bila wife saya tu dengan anak, dia lah urus anak saya pergi sekolah apa semua, basically wife saya. Tapi dia boleh complete on time. Itulah perempuan, itulah kelebihan perempuan. So saya respect lah perempuan. Wife saya lah. Betul tu Dr. Saya setuju tu. Actually macam sharing macam kalau mak saya lah mak saya dulu dia suri rumah je. And then tapi dia suri rumah, dia boleh mengasuh anak 9 orang. And then dia boleh jual Tupperware pula time tu. And then dia boleh pula dia buat bisnes lah, apalah, macam-macam lah. So memang tu kelebihan perempuan lah. Cuba bagi lelaki masak Maggi lah. Betul. Dia akan duduk je kat situ, tunggu ayah masak. Kalau perempuan ni bila masak Maggi, saya rasa ada 2-3 benda lah dia boleh buat. Masuk pinggan, pergi angkat kain, sidai kain. Betul-betul saya setuju. Okay, ni ada video sikit ni nak tunjuk. Dengar tak video? Okay, dengar. Orang lelaki kan, dia tak boleh, dari segi kita kena faham, memahami satu dengan lain. Orang lelaki mana boleh 2-3 kerja
satu masa. Bab multitasking, orang lelaki memang out. Termasuk yang bercakap ni. Dia kalau buat satu benda, dia akan lekakan satu benda. Pasal tak? Bang, buang sampah tu bang. Buang sampah, duduk dia balik. Sapu lah bang. Sapu, duduk dia balik. Abang ni kalau alang-alang kau ni banyak cerita lah. Dia abang tak kan? Sama. Kalau kata buang sampah, makna buang dan dikeliarkan, disusul kemas kali kan. Mana nak buang ni termasuk. Tadi kata buang ni butik pula apa. Nampak dia tak boleh. Dia tak boleh. Kena faham tu. Tu beza tau lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki, contoh kalau dia tengah menaik, tengok itu cukup lah. Orang lelaki kalau tengah menaik, orang ajak berbual, memang tak boleh. Fail. Tengah menaik. Masuk dia. Tengah menaik. Weh, aku ada benda nak cakap ni. Kejap lagi lah. Penting ni. Aduh. Cakap apa dia? Berhenti. Orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat tu. Dia boleh sambil menaik. Telefon bunyi. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Halo, mana ada? Pandai lah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat tau. Main-main. Makna dia tak tertinggal satu. Tak tertinggal. Dia boleh menaik. Dia boleh jawab call. Dia boleh sambung pula. Join cerita belakang tu. Handal. Memang handal. Betul tak? Saya tengok mak saya. Mak saya dia boleh tu. Sambil-sambil dia goreng. Okay, ni contoh lah. Okay, so memang multitasking ni memang perempuan punya ni lah. So, siap sedia lah. Lepas ni kalau apa, kita boleh fikir lepas ni apa, and then sambil masak tu boleh sidai kain, basuh kain, lipat kain. Semua tu boleh buat dalam masa yang sama lah. So ni antara multitasking lah untuk perempuan. Okay, so wanita-wanita kat luar sana tu, anda orang yang sangat hebat lah. Saya sangat-sangat kagum. Okay. Kemudian untuk tips yang seterusnya, kita juga kena delegate the job. Kena bahagikan tugas supaya kurang bebanan kerja. Kalau contoh, kalau ni kat rumah lah suami dan anak boleh tolong potong-potong sayur ke, boleh tolong masak ke, atau buang sampah. Atau kat pejabat, kita boleh buat pembahagian tugas antara jawatan kuasa. So setiap orang dia ada scope of work dia masing-masing. Dan perlu ada checklist lah untuk pembahagian tugas. Contohnya macam promotion, apa tugas dia. Dan untuk bagi gambaran lah tentang tanggungjawab setiap kerja tu. Kena delegate. Kalau tak memang berat lah tugas kita ni. Kalau kita buat ramai-ramai, kita akan kurang rasa berat bebanan kerja tersebut. Okay, dan bila kita bahagikan tugas, kerja tu siap dan juga kita juga dapat benefit lah. Okay, dan salah satu ialah tips lain ialah kita kena optimis dalam semua kerja. Okay, untuk menguruskan masa, penting untuk dapat perspektif bahawa anda dapat tangani semuanya. Dan semua cabaran yang dihadapi oleh wanita bekerja kerana menguruskan rumah, pekerjaan dan juga kita kena sentiasa bersikap optimis lah kerana dia akan memberi tenaga kepada anda dekat tempat kerja dan dekat rumah. Dan optimis tu maksudnya macam kita kena percaya pada diri sendiri, okay, dan berfikiran terbuka dan juga dan bersikap untuk improve diri kita lah, iaitu optimis dalam semua kerja. Dan kalau kita boleh confidence dan boleh believe in yourself. Okay, macam contoh kat sini lah, a bird sitting on a tree is never afraid of branch. So kalau patahnya dahan ni tak apa sebab dia trust is not a branch but her own wing. So dia boleh terbang walaupun branch tu patah. So kena believe in yourself dan juga kena optimis dalam semua kerja. Dan juga kita kena boleh adapt bekerja dari jauh, iaitu remote lah, bekerja dari jauh. Dan bekerja dari jauh ni based on research dia akan jadi pilihan yang baik dan adalah gaya kerja yang membolehkan para profesional bekerja kat luar sana dalam persekitaran pejabat. Okay, kerja remote ni macam ni. Contohnya macam ni lah, contohnya kita duduk kat rumah ni, walaupun kita duduk kat rumah, kita boleh buat kerja. Kita boleh fokus lah untuk buat kerja dan kita boleh kita boleh mana satu kerja macam contoh nak kena basuh kain, lipat kain, kerja-kerja lain dan kerja office ni. Dan kerja remote ni juga adalah maksudnya kita tak duduk kat office tapi kita boleh buat kerja kat rumah.
dan kita boleh produktif juga walaupun bekerja kat rumah. Dan salah satu contoh lain lah bekerja remote dari rumah ni ialah contoh saya macam saya run processing dululah masa saya kerja kat KL dulu. Saya on internet, dua-dua ada team viewer. Saya run internet, saya boleh setting kat laptop, kat komputer saya kat office tu, and then start setting and then saya run. So saya duduk kat rumah je, saya boleh monitor dari rumah dah kat mana semua. So ni salah satu contoh lah kita bekerja dari rumah. Okay, dan juga tips lain, kita kena batch your work, iaitu kita kena combine semua kerja-kerja yang kita ada ni dan kita kena compilekan dia dan mulakan menyelaraikan maklumat dan tugasan tu lah. Contohnya pecahkan projek besar dan kita kategorikan ikut ni lah. Contohnya macam email. Kita email, kita reply semua email pada satu masa. Kemudian tutup email, pergi ke kerja lain pula. Okay, so kita ada kerja yang kita dah combine semua. So tak adalah mula-mula reply email, kemudian buat paper kejap. Lepas buat paper, sambung reply email balik. And then kerja tu akan jadi ding-dong, tak siap. So apa yang tips saya nak bagi ni ialah kita kena batch kerja kita. Task tu kita letakkan dalam satu ni. Macam contoh, pagi ni saya nak reply email je. So reply je email. So petang ni saya nak buat paperwork. So petang ni siapkan paperwork. And then lepas petang ni pula saya ada meeting. So kita kena senaraikan semua matlamat. So kita akan ni lah. Kadang-kadang saya pernah tahu, saya banyak saya kerja sampai kan saya buka semua benda. Saya tak tahu nak buat yang mana. Saya buat ni sikit, saya teringat yang ni. Saya buat ni sikit, saya teringat yang ni. So salah satu cara ialah itulah kita kena combine kerja kita, buat yang mana yang priority dan selesaikan mana yang penting dulu dan kita susun buat satu-satu. Yang mana yang less priority kita bawa ke belakang sikit. Dan kita selesaikan yang mana yang perlu dihantar secepat mungkin ni dulu. Okay. Dan susunlah jadual. Okay. Macam contoh kita dah buat rutin lah. Pagi-pagi esok nak buat apa? Nak reply email dan siapkan processing ataupun nak buat research ataupun nak buat paperwork ataupun nak prepare untuk lecture sekejap lagi. So kena ada planning lah. Okay. Dan satu lagi ialah kita kena tips yang keberapa dah saya pun tak tahu. Kita kena automasikan aktiviti berlebihan. Contoh macam email. Kita buat email ataupun kita nota ke mesyuarat ke. Kalau perasan email kita tu berlambak ada dekat dalam email kan. So apa-apa pun kita kena cuba mengautomasikan kerja. Contoh macam kita buat backup komputer secara automatik. Contoh kalau tips saya lah, saya biasa saya guna free file sync ni. Kalau katakanlah free file sync ni kita guna doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan boleh google lah. Contohnya komputer ni saya nak kosongkan. So kita kena ada rutin tau untuk maksudnya tak buat kerja pun tapi kita kosongkan, backup, buat laptop punya scheduling, buat run dia punya antivirus. Bukannya setiap masa kita buat kerja je tapi kita tak ada backup untuk laptop ni. So kena ada file management yang cantik dan elok dan kita backup dia secara automatik. Dan free file sync ni, katakan kita buka 2 file dan kita buka free file sync ni, kita buka, contohnya kita nak copy daripada disk kita kepada drive, hard drive, daripada drive ke apa ke. So kita klik je free file sync tu, dia terus dia copy semua masuk ke dalam file lagi satu. So yang ni boleh lakukan, katakan nak tutup laptop ke, nak tidur ke, kita setting dia and then kita tinggal dia, esok pagi siap. So ni antara contoh lah automasi kerja yang kita boleh buat. Dan juga kita gunalah scan board ke, cam scanner ke, pakai phone je kan, Grammarly ke untuk betulkan ejaan. So ni antara contoh-contoh tips lah kita automasikan kerja daripada kerja-kerja tradisional. Ada copy, paste, buat satu-satu manual. Okay, so which is take a lot of time lah. Okay,
Dan jadilah profesional yang bertanggungjawab. Dekat pejabat, tinggalkan rumah anda. Berdedikasi untuk pekerjaan dan pastikan punya rasa hormat dan sokongan atasan dan anda setiap masa. Okay. Do the best that you can, diligently and responsible. Okay, satu lagi saya nak sharing ialah kerja berpasukan. Employee teamwork enables your workforce to split difficult tasks. Okay, kita boleh belajar kerja berpasukan ni pada burung pigeon ya. Kalau tak salah saya burung goose ke apa. Di mana katakanlah kerja berpasukan ni, katakanlah ketua yang kat tengah ni dia patah sayap dia. So orang kat kiri kanan dia akan cover kat depan ni. Dan dia akan cover sebab apa dia orang kena buat formation V ni supaya dia orang dapat menghalang rintangan angin. So kalau dia orang nak terbang secara solo, dia orang akan banyak rintangan angin dan sukar untuk dia orang menghalang rintangan angin tersebut. So that's why kalau kita perasan ada banyak burung yang buat formation V ni. So kita boleh belajar di situ tentang kerja berpasukan di mana katakanlah ketua ni dia patah tangan ke, patah sayap ke, so akan ada team dia yang akan backup dia, ketua kat sini. So based on apa yang kita belajar di burung ni, iaitu bila ketua tu dia collapse, so pembantu dia akan tolong dan akan menghalang rintangan angin tu supaya dia orang akan lebih maju ke hadapan. So kerja pasukan ni sangat baguslah untuk meningkatkan produktiviti kerja dan develop special skill untuk setiap person lah, dan task tu akan dilakukan dengan lebih baik dan lebih laju. Okay, dan juga tips saya yang lain ialah berehatlah dengan sepenuhnya. Kalau kita kerja betul-betul, time rehatlah sungguh-sungguh. Janganlah buat kerja. So when you don't take real break, you take fake one. Contohnya dia kata, ni Van der Kemp kata, kalau kamu tak ambil real break, kamu ambil yang palsu punya. Contohnya macam tengok Facebook, scroll kerja-kerja tengok Facebook je ataupun lihat email. So ni contohlah berehat jugalah sebenarnya. Kita duduk buat kerja, lepas tu tengok Facebook. So ni antara contoh kita berehat lah. Okay. Waktu henti ni bukan hanya duduk ke depan TV berjam-jam. Okay, ni adalah melakukan satu yang kita seronok lah tanpa tekanan dan pergi dengan perasaan yang lebih baik lah. Contohnya macam minat untuk baca novel ke, baca majalah ke, shopping ke. Saya suka shopping juga tapi tak boleh shopping kan sekarang. So atau daftar untuk mempelajari kemahiran baru ke, macam contohnya saya suka tanam pokok. So kat rumah tu menghadap komputer je, saya pergilah tengok pokok, cakap dengan pokok pula lepas tu. So buat yang apa yang kita nak buat lah. So berehat dengan melakukan apa yang kita seronok. Contoh macam sharing tentang kalau ada yang minat minat tanam pokok ke ataupun minat baca buku, tengok Netflix ke. So reward yourself, rehatlah dengan sepenuhnya. Jangan fikir tentang kerja lah. Masa time rehat betul-betul. Okay, dan jagalah kesihatan yang baik. Janganlah jadi macam saya. So minum air kena cukup, satu hari kena 2 liter. So dan juga kena ada masa untuk senaman. Senaman tu walaupun kita kerja, kita kena ada sikit time lah untuk planning untuk kita bersenam. At least satu hari tu kena adalah sejam. Macam saya ni bukannya jenis bersenam sangat pun. So sejak hari tu audit tu memang saya memang lesson lah. Lepas tu saya mulalah makan sayur. Sebelum ni saya tengok hijau je saya tak nak. So saya tak makan sayur. So lepas tu memang saya cuba improve lah. Saya makan, saya jaga, kena minum air banyak. So senaman ni tak semestinya kita duduk dekat laptop ni, kena bangun at least. Duduk exercise sikit, walaupun kita duduk dalam rumah PTPR ni, kenalah at least keluar ataupun dalam rumah pun kita boleh exercise sikit, do some stretching sikit lah. Okay, untuk untuk kesihatan kita lah. Okay, dan juga tips lain ialah untuk wanita-wanita ni, hujung minggu dah untuk projek dan masa berkualiti. Kemahiran pengurusan masa adalah termasuklah merancang hujung minggu. Okay, contohnya macam hujung minggu ni projek untuk ngecat bilik ke, hias bilik rumah keluarga ke, atau nak pergi bercuti, makan malam, baca novel yang bagus ke. So
kena ada some quality time bersama family. Okay. Dan saya nak sharing sikit tentang perhubungan antara insan. Itu kita juga kena improve relationship antara sesama klik, sesama ataupun dalam Islam kita panggil silaturahim lah. Okay, based on TikTok, Robert Waldinger, dia kata Harvard study dia telah dilakukan terhadap 75 tahun, telah dilakukan oleh Harvard ni lah, terhadap 724 lelaki, dan asking tentang kerja, macam mana life dia, macam mana home life dia, dan 25% daripada tu dah drop out lah, maksudnya ada yang meninggal ataupun mati lah, dan 60% still alive, dan most of them dalam umur 90 lah. Dan salah satu dia adalah ada yang jadi doktor, ada jadi pekerja kilang, ada jadi lawyer, ada jadi presiden, ada jadi ada yang sakit schizophrenia, and then ada juga yang ni lah, ada yang macam-macam lah. So lesson daripada study ni yang 75 tahun ni, diorang start check daripada diorang umur kecil lah, daripada berapa tahun diorang sampai umur 75, diorang tengok macam mana diorang punya ni. So lesson daripada study ni ialah good relationship will keep us happier and healthier. So based on the study, orang yang less socially connected, dia akan mati cepat. So dia orang punya study 75 tahun punya track ni, daripada study dia orang ni, siapa-siapa yang ada relationship dengan connected dengan family, socially connected, yang dengan kawan-kawan yang live longer, dia akan live longer daripada yang less connected ni. So kena ada quality of close relationship, dan juga good relationship ni akan protect our bodies and juga brain. So perhubungan antara insan juga kita perlu antara sama lain lah kena baik dan juga kena jaga. So akhir kata daripada saya, wanita ni ketika masih anak-anak yang buka pintu syurga pada orang tuanya, ketika menjadi isteri dia menyempurnakan setengah daripada agamanya, dan ketika menjadi ibu dia ada syurga di bawah telapak kakinya. Dan jika semua orang tahu kedudukan sesungguhnya wanita dalam Islam ni, dan mereka akan bersaing untuk menjaga wanita ni. So jagalah wanita-wanita yang ada kat rumah anda, dan wanita-wanita semua, anda adalah seorang yang hebat. So saya harap sharing saya ni bolehlah lebih kepada ni lah, lebih kepada sharing lah. Mungkin ada nak sharing juga ke, macam mana pendapat masing-masing ke, boleh juga. Okay. So, Okay, terima kasih banyak Dr. Ain atas perkongsian tadi. Jadi saya buka lah kepada audience sekiranya ada soalan ataupun some of information yang nak ditambah. Okay, saya buka kepada semua audience. Datin Eli ke? Cumanya tadi saya nak bagi tahu yang Cik Niza beritahu kan, yang pasal multitasking tu, Cik Niza kata lelaki tidak boleh multitasking, tetapi fokus dan berpandangan jauh dan always see the big picture. Last week big picture ni topik ni Cik Niza dah cakap last week pasal big picture ni kan. So Datin Ali kata wanita boleh fokus banyak perkara dalam satu masa. Okay, itu memang kelebihan yang Allah bagilah kepada perempuan yang boleh buat dalam banyak benda dalam satu masa. Okay, saya buka lah kepada siapa-siapa nak tambah atau nak tanya soalan kepada Dr. Ain. Silakan. Okay, saya suka ni tajuk Nelly. Kalau wanita diberi pilihan untuk milih antara kerjaya dan rumah tangga, yang mana yang harus dipilih? Okay, kalau ikutkan saya nak je duduk rumah tak payah kerja. Maksudnya duduk rumah tak payah ni kan. Maksudnya ni lah jadi suri rumah lah kan. Tapi saya rasa menjadi suri rumah tu impian setiap seorang wanita kot, betul tak Datin Eli? Tapi bila kita duduk kat rumah ni, kita tak ada dapat nak bantu family kan. So macam
sekarang ni macam seorang kerja pun mesti tak cukup kan, kena dua-dua kerja dalam situasi sekarang ni lah. So sebenarnya kita juga membantulah para suami kat luar sana untuk apa ni lah, untuk improve yang lebih baik lah. Dan actually apa macam mak saya di rumah, dia memang pagi ada sarapan, tengah hari dia semua masak sendiri. So macam kalau saya ni lebih kepada sibuk semua kan, memang tak sempat nak masak kadang tu. Tapi actually kita kena pandai spending time lah. Saya sebelum ni saya beli je, makan fast food, makan apa yang cepat je kan. Sebenarnya tak bagus lah untuk kesihatan kita. Kita kena actually masak sendiri tu, at least apa yang air tangan ibu tu sendiri lagi baik lah. Macam walaupun masak simple je pun, macam sayur ataupun ada satu sayur ada lauk satu, okey dah settle. Telur dadah, okey dah cukup. So at least dah masak sendiri tu lagi best lah sebenarnya daripada kita beli kat luar tu. Okay, ada lagi sharing ke? Mungkin Puan Suhaila ke? Puan Suhaila ni lagi Puan Suhaila ke nak cakap apa-apa ke? Puan Suhaila tu boleh kita katakan Iron Lady lah kan? Memang Iron Lady lah. Sebab dia Puan Suhaila dia ada anak yang ada thalassemia, and then dia kena berulang ke hospital. So saya sangat salute lah dengan Puan Suhaila. Okay, macam Puan Azrin sendiri pun, saya pun sangat salute dengan Puan Azrin. Single mother yang apa membesarkan anak-anak. So sangat saya sangat ni lah. So banyak reward lah dan pengorbanan telah dilakukan oleh Puan Azrin. Okay, Prof Zul pun ada kat sini. Terima kasih Prof Zul join. Prof Zul ada. Kita ada Dr. Aizam ada. Dr. Aizam ada tadi. Prof Zul, mungkin Prof Zul Prof Zul mungkin nak share. Silakan. Ini kira kata respected person lah. Saya hormat betul dengan Prof Zul. Mungkin Prof Zul silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Semada Dr. Syukur, Team Director UiTM Police. Very good session today. And then thank you very much Dr. Ain for sharing your experience. Saya akui lah, to be a successful person memang kita kena banyak berkorban lah. Pembahagian masa, multitasking tu saya rasa some people they have different ability lah in term of multitasking. Tapi kalau saya sebagai seorang lelaki memang selalunya memang payah untuk multitasking lah. Tapi saya always buat multitasking lah. Saya, I don't know lah, I try to solve many tasks at one time. And then I try to make sure that, I know that kita ada 24 hours and then kalau kita tidur 6 jam, kita ada 14 hours, we work 8 hours and then we have like another 6 hours untuk family lah. Tapi within the 8 hours tu, we try to complete as much as we can lah. Kadang-kadang people think that if you work more, you are good kan. Tapi you are not efficient lah. So you have to really manage and prioritize lah which task lah. As an academic memang you have to balance. Pada saya balance diet penting, as Dr. Ain said tadi, untuk take care of your health, your daily life, and also balance in term of your duties lah. Saya rasa it's very hard to balance sebenarnya between your family, your work. Tapi saya punya, just to share lah, saya punya life punya journey is like Dr. Ain lah. We start from working outside as dengan pihak swasta kan. So we have to always try to chase the deadline lah. So that's where when we go
into academic world, and then we know that we are a little bit behind from the others. So we have to work fast and then to be more efficient. And yeah, saya rasa apa pun you have to take care of your health. Kalau kita tak sihat, memang kita tak boleh fulfill our task. This is a lot of thing that you need to do. You cannot accomplish anything lah kalau your health is not good lah. Tapi sekarang ni bila umur kita meningkat, memang kita punya performance akan menurun lah. Dia contrary kan. So yes, saya rasa everybody have ada peluang untuk lebih berjaya dekat sini. Bagus lah, saya rasa a good sharing lah, sebab everybody have different experience, different perception. So it's a good place lah. Saya ucapkan tahniah lah pada pihak PM Dr. Syukur mengadakan slot ni. Saya rasa memang bagus lah. Sebenarnya setiap orang tu dia ada dia punya quality yang kita rasa. Saya memang tak pernah jemu lah untuk dengar sharing session siapa saja pun. Walaupun kita dah tahu, tapi kita nak tahu juga. Mungkin yang kita tahu tu tak ada pun yang yang orang beritahu tu tak ada kat kita kan. Macam hari ni lah Dr. Ain sebut kan, all this 10B kan, 10B to take care of your stress management. Stress management ni sangat penting sebab dia akan mengganggu lah lagi satu, kadang-kadang kerja kan, bebanan kerja, you have a lot of tasks to complete. That's where stress tu akan arise lah. So you have to really take care. Tapi kalau saya dekat dengan polis, saya suka lah sebab dekat dengan Langkawi kan. Sekarang ni Langkawi dah open to tourist kan. Boleh jugalah menyeberang. Kalau tengok background saya ni memang memang teringin sangat kan. Semalam pun saya dah very busy week lah. Dr. Ain pun tahu semalam pun saya cari masa lah untuk pergi ke Bagalalang, di Morib kan, dengan family kan, just to release lah. Kita all this time kita in our home kan, kerja pun dekat rumah we go to the office, seldom lah we go to the office. So you have to balance lah. Saya rasa if you have a good time management, stress management, people management also kan, you have to deal lah. Sebab saya rasa kalau kita ada kawan-kawan yang menggembirakan hati, kita akan hati kita pun akan gembira lah kan. So that's insyaAllah we prolong our life lah insyaAllah. So thank you, saya cakap banyak sangat kan, macam saya yang buat sharing. Tak apa Prof, tak apa. Ini very good. Saya bagi 5H kan. Betul. Kan? Mungkin Syah Alam boleh replicate lah you punya effort ni. Saya rasa saya ucapkan tahniah pada polis top grand achievers this year. We salute lah. Teruskan. So saya rasa terbaik lah. Saya pun happy lah dengan kawan-kawan saya kat polis. Selalu saya cakap dengan PM Dr. Syukur ataupun mantan Timbalan Rektor ni kan, hati saya memang dekat kat polis lah. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay. Mungkin nanti kita boleh special appearance daripada Prof Zul nanti. InsyaAllah. Sharing simple Prof. Yalah. Saya ni tak ada saya pun tak ada apa sangat pun yang disco kan. Tapi yang kalau ada apa itu bolehlah saya share. InsyaAllah. Okey, teruskan usaha ni. Very good. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ada lagi ke yang nak sharing ke? Okay, actually one of, saya lupa nak tambah tadi, peranan pasangan pun penting lah. Contoh sini saya ada meeting kedua dan masa tu pengasuh anak saya yang baby tu cuti. So dia selalu cuti lah, kuarantin lah apa semua kan. And then so peranan pasangan tu kena bertimbang rasa lah. So okay, saya ada meeting kedua, tolong jaga Zayan, bagi kat dia. So dia akan handle sekejap.
And then saya ada meeting ni pula dia kata. So dia bagilah kat saya Zayan tu. So pasangan kena saling bantu-bantulah antara sama lain. So macam itulah lebih kurang. Untuk yang tak ada pasangan lagi, Dr. Fazli kena cari dulu lah. Okay. So saya rasa setakat sini je sharing saya. Yang baik tu datang daripada Allah dan yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf lah kalau ada silap kata, tersalah kata sepanjang talk saya ni lah. Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih banyak diucapkan kepada Dr. Nurul Ain atas perkongsian tadi mengenai career wanita dan career kan. Okay. So saya mewakili Dr. Syukur, Timbalan Rektor PJIMA, ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin yang dapat meluangkan masa bersama-sama dalam majlis yang berkat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Kita insyaAllah akan berjumpa lagi pada next program, iaitu bersama-sama dengan koordinator Dr. Wan Izahan. Okay, giliran bersama-sama siri yang keempat iaitu bersama dengan Dr. Wan Izahan Nawawi pada 27 September 2021. Okay, so sebelum kita akhiri, apa kata kita ambil 2 kopi gambar untuk sebagai kenang-kenangan. Saya mohon hadirin untuk onkan kamera sekejap boleh? Okay, onkan sekejap kamera. Kita ada Cik Abdul Hafiz. Sekejap Okay, ready? Sekejap. Okay. 1, 2, 3. Satu lagi. Freestyle lah satu lagi. Okay. Lagi freestyle 1, 2, 3. Okay. Okay, so yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu adalah kekurangan diri saya semasa mengendalikan program ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi bersama dengan Dr. Wan Izahan pada siri yang keempat nanti. So saya tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dengan surah Wal-An sekali. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih Dr. Ain, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Ain, meeting ada meeting lagi kan dengan TRPJI. Okay. Okay, jom. Dia tunggu kot dulu. Terima kasih.